Yang berbahagia Tuan Imam, pengerusi dan seluruh jawatan kuasa penganjur kuliah pengajian, pimpinan-pimpinan organisasi ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merakamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dan masih memberikan kepada kita dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah, kita berhimpun pada tengah hari yang indah ni tuan-tuan. InsyaAllah akan melangkah masuk ke dalam bulan Ramadan, bulan yang kita doakan semenjak daripada bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Doa supaya kita diberkati dengan bulan Rajab, diberkati kita dengan bulan Sya'ban, dan dipanjangkan umur kita ke dalam bulan Ramadan. Mengapa Ramadan begitu penting kepada kita semua? Mengapa Ramadan begitu penting kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawapannya semua kita hadam. Kita hafal dah skema jawapan dia. Kerana umur kita singkat, kerana umur kita pendek, tuan-tuan sekalian. Dah tak sama dengan umur umat sebelum daripada kita. Contoh dakwah Nabi Nuh AS 850 tahun. Kadang cecah ribuan tahun umur umat terdahulu. Kita umur umat Muhammad puratanya baina sitin wa sab'in, antara 60 hingga 70. Itu pun tak ramai cecah umur 60 70 tuan-tuan. Tak kawan pencen lah. Pencen 2-3 tahun habis umur tuan-tuan. Dah kadang setahun. Baru siap rumah baru kampung, mati tuan-tuan. Tak sempat duduk. Ramai mana tuan-tuan? Tak. Tengok kalau kami pada bulan lepas ada 3 kematian. Lorong nak masuk ke Tafiz, Anur masuk komplek Tafiz. 3 kematian dah tempoh seminggu lebih sikit je. Yang pertama Kak Mah, Abang Cik Mah juga relawan Tafiz Anur, juga bekas pengajar Pasti Al-Khairiyah, meninggal umur 57 tahun, komplikasi jantung. Masa nak semadi jenazah dia tuan-tuan, masa gali kubur, orang lihat paling bersungguh sepupu dia nama Cik Man. Cik Man ni dia tak menikah lagi, dia jaga adik OKU. Dia gali tak dia bersungguh sekali. Last sekali dia kata apa tuan-tuan? Dia kata apa? Siapa lepas ni nak teman Cik Mah sebelah ni? Dia. Kata Cik Man tuan sekalian, dia tak menikah lagi tuan sekalian. Lepas 3 hari dia yang meninggal. Dia yang disemadikan di sebelah tu. Umur berapa? 53 tahun. 53 tahun. Selang 3 hari, jiran sebelah pula juga relawan Tafiz. 3 ni semua relawan Tafiz tuan-tuan. Belah pula Ajillah, bekas tentera, meninggal 61 tahun. Sekejap tuan-tuan. Segar pak sikit, kena sakit saraf, meninggal 61 tahun. Mandi seorang lepas tuan-tuan, umur 60 tahun. Dan juga mengingatkan saya tahun lepas, Ramadan lepas tak sibuk kita berterawih Jumaat di Masjid Surau dah. Jadi pukul 9 malam relax sikit lah. Pemandu saya dia hebat, Faizal, terima call daripada Tokek Tamu Tanah, Tafiz Haji Rozi. Tiba-tiba 9 lebih malam telefon, Zah, dia kata macam mana Abaz Z, dia kata dia bas dia Abaz Z, kalau Abaz Z mati, dia kata anak kecil-kecil lagi, lori-lori ni siapa nak jaga, dia kata. Sudah cerita tempat mati. Esok pagi 11 pagi meninggal dunia, umur 46 tahun. Tuan-tuan, dah. Kalau kita ingat ni rasa riang jugalah. Mana hidup dengan mati ni singkat. Tak ada tanda pula tu. Kalau Cik Man tu malah tahlil sepupu dia tu, saya cerita pasal buaya. Masa Sarawak di Peti Maru tahun 2001 tuan-tuan. Suka dia tuan-tuan. Duk cerita pasal buaya Sarawak ni. Mana tak ada tanda tuan-tuan sekalian. Dah. Jadi ini mengingatkan kita bahawa hidup singkat, pendek, tetapi adilnya imbangan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah anugerahkan kita Ramadan, Syahrul Maghfirah, Ramadan bulan pengampunan. Allah lipat kali gandakan semua amalan kita. Start daripada 10 hingga 700 kali ganda tuan sekalian. Banyak tuan sekalian. Dah 10 hingga 700 kali ganda tuan sekalian. Dan Allah buka pintu langit maghfirah, pintu langit pengampunan, pintu langit taubat dalam bulan Ramadan. Maka lidah kita ajarlah untuk terus berdoa tuan-tuan sekalian. Mudah je doa ni, pendek. Tuan-tuan ingat semua dah. Allahumma innaka afun karim
tuhibbu afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim, tuhibbu afwa fa'fu anna. Doa minta Allah ampunkan dosa kita, tuan sekalian. Ialah saya dan tuan semua pendosa. Kita tak masuk, tuan sekalian. Kita ni Allah Rabbi dah berjakah sikit yang keluar pada surah sudah. Buka Facebook kita, tuan sekalian, macam-macam gambar yang keluar. Kena WhatsApp malam Jumaat pula, kawan-kawan alumni sekolah ni pula. Set-set lelaki kita dia seorang dua hok gelenyar ni. Kalau buat kuat tu macam-macam gambar keluar. Kita naik exit group, hilang kawan-kawan. Istighfar banyak, bertaubat, tuan sekalian. Semoga Allah ampunkan dosa kita, tuan-tuan. Nak masuk Syahrul Maghfirah, bulan pengampunan. Satu pakej lagi, malam Al-Qadar, Lailatul Qadar, lebih baik daripada 1000 bulan. Ini hanya untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kena package-kan, kena programkan apa nak buat dalam 30 hari ni. Tadi nampaknya agak jam jalan, tuan-tuan. Saya rasa 3-4 hari dah jam nampak. Kemarin dulu pun di jalan Tukar Abdul Rahman nampak ramai orang ke 11 pagi, tuan-tuan. Saya rasa bagus. Sebab apa, tuan sekalian? Sebab ada satu trend yang mungkin dia buat kempen senyap-senyap. Jangan bazirkan masa Ramadan, beli baju raya, pakai raya, kena selesaikan hujung bulan Syaban. Mungkin ustaz-ustaz ramai buat kempen senyap ni, bagus juga, tuan sekalian. Saya masuk mall hari tu beli gadget, tuan-tuan. Allah, siap lagu raya Sana Sahuri dah, tuan-tuan. Hel Amir, Uji Rashid, DJ lagu raya dah kalau bulan Syaban ni. Tapi orang duk sibuk lah nak cari kepulang raya. Sebab apa, tuan-tuan? Tak nak bazirkan masa hujung Ramadan. 10 akhir Ramadan dengan fasa ni paling penting, yang disebut sebagai itqum minan nar, pelepasan daripada api neraka. Pelepasan daripada api neraka, tuan-tuan sekalian. Jadi kita juga ambil satu lagi. Kerana ambil pahala banyak ni, tuan-tuan, orang panggil duit raya tu. Ya, kita budak panggil duit raya sedekah ni, tuan sekalian. Biasalah kita pula kalau tak sedekah rasa aib, rasa malu. Tradisi dah. Cina ampau kita duit raya, tuan sekalian. Cuba kita alihkan. Sebenarnya dengan Syahrul Maghfirah, tabarru'at ni, tuan sekalian ni, derma infak ni, kita bagi akhir Ramadan 29-30. Kalau boleh balik kampung tak boleh kot tahun ni. Terengganu kalau besuk zon merah pula, tuan sekalian. Tak dapat gaya dah, boleh balik kampung, tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, nak bagi duit pada anak sepupu, sepapak, sepanak kita, mak saudara, pak saudara kita, ambil akhir Ramadan. Sebab nak kerja pahala tu, pahala banyak, tuan sekalian. Tetap dia panggil duit raya juga. Dah, ajar juga, tuan-tuan, kalau balik kampung, ziarah bawa ni, belakang bawa 20 kapit beras tu. 5 kilo, sekilo RM13, 80 sen je. Kalau beli sikit, beli banyak, boleh murah lah. Tuan-tuan sekalian, ni ziarah ni. Lah kampung kita hak asnaf, hak B40 ni, tuan-tuan, bagi beras kampik. Tuan-tuan perhatian muka mereka seronok, gembira, tuan-tuan sekalian. Gembira, seronok, tuan sekalian. Jadi ajar kita ni dengan nak derma, nak sedekah dalam bulan Ramadan, tuan-tuan sekalian. Tu jadi programkanlah. Kalau biasa masjid surau, saya cadangkan buatlah program qiyam, tuan-tuan sekalian. Buat sahur berjemaah. Kalau buka puasa berjemaah ni biasa dah, tuan-tuan. Tapi besar jemaah jarang dibuat. Boleh buat, budayakan, tuan sekalian. Jangan lepas kita qiyam tak orang balik ke rumah. Sebab kalau balik nak mari solat subuh pula, tuan-tuan sekalian. Maka ringkahlah buat kebab ke apa. Ni nak makan lauk 6 hidang, jenuh, tuan-tuan. Dah. Jadi lepas solat subuh, tuan-tuan sekalian, buat tazkirah ringkas. Ambil peluang ni, pahala besar ni. Sebab setiap langkah kaki melangkah ke ilmu Ramadan, Allah ganjarkan setahun pada ibadah. Setahun, tuan-tuan. Tak ada pada makna kita je ni, setahun pada ibadah. Nah, jadi tuan-tuan sekalian, cuma air atas meja ni, hak tazkirah semalam, buat lagi jauh dia letak atas meja kuliah pula. Sebab ada kes ni, saya cerita. Ada kawan baik, saya tak sebut nama lah. Sebab semua biasa ni, mai kat JKA ni, tuan sekalian ni. Ada join. Jadi tekong qiyam lah, ustaz. Jadi tuan sekalian, yang mula semua dewasa maju. Lepas dah sahur ni, lepas solat subuh jemaah, duit tazkirah, tuan sekalian. Kita sekalian nampak muka mengantuk belakang. Semalam tidur sekejap je. Tak apa, dia kata dah mengantuk semua, kita takat ni lah, dia kata. Barakallahu li wa lakum, doa pendek depa ayat atas meja ni. Ada sekerak gelas, tuan sekalian. Dia gok minum. Terkejut jemaah. Jemaah kita ni penyakit dah, malu nak tegur ustaz ni. Tapi mengumpat belakang kuat. Tegur depan malu. Dia pun lihat,
sebut segelas lagi. Gok minum tak segelas. Kat belakang budak ustaz, puasa. Awak tak habaq. Habis 2 gelas tak segelas. Ni kena buat lari buat tepi tak segelas dah. Dia biasa kalau kuliah memang kena minum air sama. Ketekak tak segelas. Baik, jadi muslimin dan muslimat sekalian buat program Ihya Ramadan, menghidupkan Ramadan. Biar kita tuan-tuan cari sungguhlah. Cari pahala sungguh Ramadan ni, tuan-tuan sekalian. Sebab tu dah pesan kawan-kawan berniaga, betul tuan-tuan sekalian. Ramadan boleh rezeki sungguh. Sebab tu kalau tak balas ni tuan-tuan berebut jat ni. Petak-petak bazar Ramadan. 20 tahun lepas pun, kalau sekitar tahun 2000, tahun 1999 pun 1000 sehari dah tu. Bersih. Nega apa kawan-kawan ni? Tuan-tuan, nega tebu 1000 sehari. Cuba tanya tak percaya, 1000 sehari. Kalau 30 hari 30,000. Bersih. Ni orang Kelantan tau, hok jenis hok berniaga kuih dia naik, duduk sebulan dia berniaga kuih ni. Jalan Tukar Abdul Rahman, Cokik tu. Memang 1000 sehari, 1000 sehari tuan-tuan. Tapi janganlah cari rezeki. Kata bulan rezeki ni jangan sampai tak terawih, tak Quran kat mana, rugilah tuan-tuan sekalian dah. Jadi berpada-pada, tu duit dia bukan boleh buat lampik bantal kubur. Ingat gitulah. Jadi Ramadan syahrul Quran, bulan Al-Quran. Ramadan bulan turun Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat akrab dengan Al-Quran. Begitulah jil Quran. Sahabat Nabi sangat akrab dengan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Bulan lain akrab dah, tapi lebih lagi bulan Ramadan. Sebab apa? Disebut antaranya tuan-tuan, Nabi ditasmi' bacaan oleh malaikat Jibril. Dengan arti kata Nabi berguru. Dan kaedah inilah Nabi tunjuk pada kita umat Islam, umat Muhammad, belajar ni kena berguru. Tak boleh main baca buku seorang-seorang lepas jadi alim, tak boleh gitu. Kena berguru, musyafaah kata laki. Quran pun sama tuan-tuan. Nabi bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu barang siapa yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tuan-tuan sekalian, dah ambil ilmu ni tuan-tuan sekalian, tengok guru satu hal lah. Tuan-tuan sekalian, sebab kalau setengah bunyi belajar agama tapi ajaran sesat. Tuan-tuan sekalian, kalau awal tahun 2000 atau tahun 1990-an ajaran Ayah Peng, Jakim punya data tuan-tuan 3000 lebih penyokong pengikut Ayah Peng. Ayah Peng anak murid pada Hasan anak Rimau yang juga bawa ajaran sembahyang dengan sembahyang niat tuan sekalian. Jadi tuan-tuan 3000 ni ramai ada orang YB terlibat. Anak-anak seni, artis pun terlibat. Anak buah saya artis Zua Ekspedisi. Dia kata dia ditarik untuk masuk geng Ayah Peng. Kawan dia terlibat dengan Ayah Peng. Ada Kuala Mei Pusaka pun ada terlibat tuan sekalian. Ada artis terlibat. Mengapa mereka ni nak join Ayah Peng? Tengok-tengok tuan-tuan, Islamnya mudah. Islamnya mudah tuan sekalian. Sembahyang pakai niat. Puasa Ramadan pakai niat. Tengok. Makan berterkedara. Makan tak niat pula. Ramai ikut dia tuan-tuan, pelik sungguh. Dan saya tak boleh terima akan termasuk 2 bekas pelajar Al-Azhar Mesir. Seorang ustazah Cik Kamarah Cik Ali join Ayah Peng. Yang kedua Ustaz Poya, Ustaz Zakaria, bahkan bekas tenaga pengajar di Lampuri. Kita tengok dia ni dengan seluar pendek, dia berjudi, belaga ayam. Ngaji kat mana tak mengaji? Mengaji pondok telefon tak kira apa kan. Tapi orang ikut tuan sekalian. Ni kata makna tengok nak guru pun tengok siapa dia tuan sekalian. Akhir zaman muncul neo Mu'tazilah, neo Khawarij tuan sekalian. Benar semua ni. Tengok orang macam Prof Dr. Amin Wadud. Tuan sekalian, bawa pemikiran Islam liberal tuan sekalian dah. Pening cuba fikir. Dekat mana dia berguru? Kalau sekadar baca buku masalah. Neo Khawarij bentuk baru. Minggu lepas mati di Indonesia tuan sekalian. Pakai comel dah ni kok masuk tembok dalam badan polis Polres Jakarta tuan sekalian. Tengok balas balik polis balik mati tuan sekalian. Buka dia, comel budak tuan-tuan. Allah sayangnya salah pilih jalan. Tuan-tuan, hak tembok-tembok tu hak bersyadah belaka. Apa tujuan tuan sekalian? Ini masalah. Ini sebab tu anak-anak muda kan tengok ni kadang bukan mereka ni bidang kejuruteraan, sains gunaan. Tuan sekalian, tak berguru tuan sekalian. Jadi kalau saya ingat dalam 10-12 tahun lepas masa J
Lalu Marriott yang kena bom Jakarta. Saya ada progres lepas tu, tengok isu siapa tercampak kepala daripada tingkat 4 ni. Pengebom berani mati. Hak kepala campak tu pula kena hak jaga hotel tu. Dan ni imam, dia ni imam di sebuah masjid di Jakarta. Biasa Jakarta ada hak masjid kecil-kecil kan, masjid yang bukan buat Jumaat tu, masjid iktikaf. Tengok tuan-tuan sekalian, sampai bom berani mati dan membunuh saudara akidah bahkan tu imam tuan-tuan sekalian. Ni ambil ilmu mana wallahu alam lah, mengebom berani mati tuan-tuan sekalian di tempat-tempat macam ni. Tengok dia, mereka saya ingat dulu mereka pernah masuk inbox saya, dia kafirkan kita. Pasal apa kafir tuan-tuan? Ni Ustaz kufur, dia kata sebab apa terlibat dengan demokrasi. Allah, terlibat dengan pelihaya pun kufur tuan sekalian. Dan sebab dia kata tidak baiklah khalifah. Siapa khalifah? Syekh Abu Bakar Baghdadi tu. Allah warafi. Siapa ni? Kat Iraq tu. Oh benar tuan sekalian. Da'ish tuan sekalian. Jadi tuan sekalian, sebab tu tuan-tuan Nabi ajar berguru. Berguru tuan sekalian. Nabi kita ditasmi' baca oleh malaikat Jibril, dan sahabat-sahabat mereka sentiasa dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Tuan sekalian, baik. Yang malang hari ni tuan-tuan ni kena ingat, ramai anak remaja tak boleh baca Quran. Ramai. Ni generasi Android ni tuan, semua duduk telefon kat tangan, tak boleh baca Quran. Saya minggu lepas saya pergi sebuah tempat gunting rambut, Z Hair Salon, kampungnya di Alur Belanga besuk tuan sekalian. Jadi 7 orang budak semua main telefon. Saya pergi seorang pegang, kata adik baca Quran. Baca Quran. Berapa dia kata? 1. Tak boleh ustaz. Yang kedua baca Quran, tak boleh. Yang tiga belajar kat Kodim. Kodim tu Komplek Dakwah Islamiah Datuk Nizawawi. Itu seorang boleh. Mana 7 orang 6 tak boleh baca Quran. Umur 13-14 tahun bang. Allahu Rabbi tuan-tuan. Kena ambil perhatianlah tentang Al-Quran anak-anak kita. Sebab pakej tarbiyah anak-anak termasuk pakej belajar Al-Quran. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adibu auladakum hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitih wa tilawatil Quran. Ajarilah anak-anak kamu cintai Nabi kamu, cintai ahli keluarga Nabi kamu, dan membaca Al-Quran. Tuan-tuan, sebenarnya tak pelik budak tak baca Quran. Sebab umur 3-4 tahun pegang gadget dah. Main game. Tahu kalau itu Instagram, TikTok, tahu dia halik budak-budak ni. Tak usah kata budak-budak, remaja tua pun sama. Tak, itu pun kalau main kita jumpa kat surau. Lepas Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Remaja tu waktu ambil gadget dah. Ni, sambil doa tu. Dah. Atau tahu pergi tempat kematian sekarang ni. Tempat kematian. Saya kalau ingat di kampung tu, ada sekitar 3-4 orang sehari tu meninggal dalam daerah tuan sekalian. Dia kontak kita lah. Pertama ambil kain kapan, dia set kapan tuan sekalian. Lepas tu minta lah, ustaz boleh tak hantar pelajar tahfiz untuk solat jenazah. Kita hakkan hari cuti saja boleh lah. Kalau nak ikut permintaan hari-hari tak mengaji lah budak-budak tahfiz ni. Anak tuan-tuan lah, anak kelompok middle class. Biasa anak petani nak kita tak hantar tahfiz tuan-tuan. Sebab mungkin ni soal yuran tuan-tuan sekalian. Walaupun yuran tak mampu nak hantar, tak apalah. Cuma tuan-tuan sekalian, hantar minta pelajar pondok sebagainya. Di mana anak-anak mereka? Itu masalah. Kalau kita masa solat jenazah ni, anak masih nak buat video call, buat live, ambil gambar tuan sekalian. Tak masuk. Termasuk tengok orang dulu kalau datang awal tu buka Quran, bulat ni baca surah Yasin. Sekarang tak dah. Masih sibuk dengan telefon. Kita kenal tuan-tuan, orang pegang handphone dengan baca Quran handphone ni lain dengan orang scroll Facebook dia laju. Laju tuan sekalian. Tak baca dah. Ini zaman kita tuan sekalian. Orang rasa berat untuk baca Al-Quran. Berat untuk menghafal Al-Quran. Lagilah tuan sekalian. Baik. Dan Ramadan ambil peluang syahrul Quran, bulan Al-Quran. Ramadan syahrul jihad. Ramadan bulan jihad, bulan perjuangan, bulan yang menyaksikan banyak siri-siri pertembungan antara iman dan kufur berlangsung dalam bulan Ramadan. Ramadan tuan-tuan, antara mercu tandanya peristiwa ikonik tuan sekalian. Peristiwa apa? Allah gelar Yaumul Furqan, hari pembeza antara hak dan batil tuan sekalian. Tuan sekalian, itu peristiwa perang Badar Al-Kubra, 17 Ramadan, hari Jumaat tahun 2 Hijrah. Dan kena ingat, Ramadan tahun 2 Hijrah, Ramadan pertama yang disyariatkan puasa. Sebab pada bulan Syaban tahun 2 Hijrah turun ayat kefarduan puasa. Ustaz-ustaz biasa baca ayat inilah bulan Ramadan. Surah Al-Baqarah ayat 183.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas orang-orang sebelum daripada kamu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Tuan-tuan sekalian, sebelum Ramadan tahun 2 Hijrah, adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun berpuasa? Nabi puasa tuan-tuan hari Isnin, hari Khamis. Puasa Nabi hari putih 13, 14, 15 bulan tiap-tiap bulan Nabi puasa tuan-tuan. Janganlah kita tuan-tuan sampai tak pernah kena puasa hari putih. Jangan puasalah. Puasa hari tertentu 9, 10 Muharram. 9 ni tentu bulan Zulhijjah, puasa hari Tarwiyah, hanya puasa hari wukufnya tuan sekalian. Tengok tuan sekalian, jadi Nabi kita berpuasa dan Rasul terdahulu pun puasa juga. Contoh Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud dengan berpuasa selang sehari tuan-tuan. Bagaimana puasa Nabi Adam alaihissalam. Jadi tuan-tuan, agama lain puasa juga. Tak, orang Buddha ada puasa dia, Hindu puasa dia. Saya teringat tak pasal mogok lapar tuan-tuan. Saya duduk faham zaman dulu ingatkan mogok lapar ni tak makan tak minum. Zaman reformasi tahun 1998 dan sekalian, sekitar tahun 2001, geng reformasi dia buat mogok lapar dekat Pasar Seni tuan-tuan. Dan seorang tu anak buah saya. Saya pun kagum lah, kata Entan ni hebat. Dia bekas pelajar UTM Skudai. Kata Entan ni hebat, macam mana Entan 7 hari tak makan tak minum mogok lapar. Dia kata bukan gitu Ustaz. Dia kata sebut mogok lapar ni hak tak boleh makan, minum boleh dia kata. Masa minum dia kata kami akan order apa, air bali dia kata separuh tu lebih hak buah bali tu. Dia kata memang gok tu memang segar tubuh tuan sekalian. Aku boleh 7 hari je mogok lapar tuan sekalian. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, Ramadan tahun 2 Hijrah, Yaumul Furqan. Dan kita kena ingat juga Syaban tahun 2 Hijrah juga berlakunya peralihan kiblat solat, kiblat sembahyang kita orang-orang beriman. Bila solat tuan-tuan, bila peristiwa Isra 18 bulan, setahun setengah sebelum hijrah Makkah ke Madinah berlaku Isra wal Mi'raj tuan-tuan sekalian. Dan inilah bermula pensyariatan kepada ibadah solat tuan-tuan sekalian. Ibadah tonggak kita orang beriman tuan-tuan sekalian, itu pun ramai yang tak solat. Sedih tuan-tuan orang tak ada ilmu bab sembahyang ni. Saya lebih kurang 3 minggu lepas misi bantuan ke Pulau Mabul, Pulau Selakan, Pulau Gunung Tiga tuan sekalian. Di mana Nuh dengan sempurna tuan sekalian. Tuan-tuan menyantuni bajau laut. Allah tuan-tuan, sedih tengok keadaan tuan-tuan. Bila dia pelancong tak mari, bagi susah sikit lah. Kita buat food basket semua sekali. Budak-budak ni 7-8 tahun suruh mengucap, tak boleh mengucap. Kita pergi naik bot ni, pergi tempat atas bot mereka duduk ramai tuan-tuan. Mereka ni duduk atas bot pun beranak ramai. Buat orang dia tahu lah, tapi anak ramai tuan sekalian. 3-4 tahun tu melocak budak sudah air dalam laut. Allah kata tuan-tuan. Jadi suruh mengucap umur 30 tahun, 40 tahun, lekat tuan sekalian. Kata berat ni. Kalau syahadah, kalimah thayyibah tak boleh mereka ucapkan, nak tanya bab lain tak usah tanyalah tuan-tuan. Jadi sayanglah, mana sekadar hidup mereka tuan-tuan cari makan, mereka berkelamin, tapi tak solat, tak sembahyang. Ini sayang tuan sekalian. Kita rancang musim ni kita nak buat ni tuan-tuan, madrasah terapung, buat buk panjang tuan sekalian tu. Dia masa tempoh 3 bulan juga nak siap buk ni tuan-tuan. Lepas tu kita buat madrasah terapung. Pergi operasi ni sekitar kawasan Bajau Laut dan Suluk tuan sekalian. Allah sedihnya tuan sekalian. Saya ingat dulu saya pergi ke jumpa guru besar SK Pulau Mabul. Tanya guru besar, kami minta nak taja pelajar kalau boleh untuk mereka masuk sekolah. Dia kata Ustaz, bukan soalnya tak nak beri, dia kata, tapi Bajau Laut ni 5 minit naik atas darat dia pening kepala. Dia kena masuk laut dia tuan sekalian, tak tabuk tuan sekalian. Maknanya ada orang yang Allah ciptakan begitu, mabuk laut, mabuk darat tuan sekalian. Kita mabuk laut kalau kita nak sutu mutahijau lah kita tuan-tuan. Tak boleh mabuk laut ni. Dia mabuk darat. Tu tuan sekalian, Allah Rabbi sayangnya tuan-tuan. Sayang sangat tuan-tuan. Jadi
Contoh kedua ni, kami pergi ke sebuah nama kampung dibina kampung atas laut ni, kampung Sungai Buaya. Kampung Sungai Buaya Tawau, tuan sekalian. Juga dengan kampung 6 Jahanam. Allah, kampung 6 Jahanam terus. Sebab apa tuan-tuan? Terkenal dengan kadar jenayah tinggi. Tuan-tuan sekalian. Kata kawan kita Abandai, kata teksi Grab memang tak nak hantar tengah malam, dia kata. Memang berat sangat lah. Cuma hebat tuan-tuan, seorang ustaz, nama dia Ustaz Zakaria, orang Kelantan. Mati dah. Mati kena sihir, kena santar, tuan sekalian. Dia buat kerja dakwah ulang-ulang, dia buat madrasah. Terapalah surau. Muat. Tuan-tuan sekalian, dalam 400 orang pelajar. Ajar fardu ain, ajar bab solat, ajar Al-Quran, tuan-tuan. Dan kesan boleh buat madrasah, tuan-tuan, banyak berubah. Orang situ banyak berubah. Itu penting, kata ilmu ni penting dan solat ni penting. Man tarakas salah muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, maka sesungguhnya dia kufur yang nyata. Tuan-tuan, orang tak solat, tak ada benteng nak tahan diri. Innas salata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Sesolat itu akan mencegah daripada melakukan perbuatan fahsyak dan perbuatan munkar. Jadi tuan-tuan, surah Al-Ankabut ayat 45 Allah letak mana sembahyang ni benteng diri tuan-tuan sekalian. Jadi bayangkanlah, tak tis sembahyang tak sempurna, tak boleh baca Al-Quran, tak tahu fardu ain. Sebab tu kalau buat ilmu, tuan-tuan, Asy-Syahid Imam Hasan Al-Banna rahimahullah, apabila menggagaskan rukun bai'ah, yang pertama bukan al-jihad, yang pertama bukan tadhiyah, yang pertama al-fahmu, faham, reti, tuan sekalian. Ilmu ni sangat penting. Jadi dah Ramadan tahun 2 Hijrah, tuan sekalian, 313 tentera Islam lawan 1000 lebih musyrikin. Dan Ramadan apa ujian berbeza antara kita dengan tanah Arab dan Afrika, tuan-tuan, apa dia? Cuaca. Ramadan rahmat, bulan panas terik. Kita berselang juga hujan panas, hujan pedih panas. Mekah ni tuan-tuan biasa pergi Ramadan nak berapa suhu Mekah? 47, 48, 49. Kadang 50. Negara Arab paling panas tahun lepas negara mana? Cuba teka. Kuwait, berapa Kuwait? 62 darjah Celsius. Allah. 62 ni tuan-tuan tengok panas ni boleh cair ni, kepek ni. Punya panas 62. Kerajaan Kuwait, tuan-tuan sekalian, buat announcement stay at home. Tak usah keluar lah sehari. Bukan pandemik dah. Ni bimbang kena satu penyakit heat stroke haba. Ni pecah belakang ni, mati tuan-tuan. Kita kecil mani, darah tinggi, kolesterol tinggi, dia panas melampau, heat stroke, tuan-tuan sekalian. Jadi bayangkanlah 313 ni turun dengan kelengkapan tak sempurna. Hanya ada 2 ekor kuda perang, ada 70 ekor unta. Setiap 2 hingga 3 orang sahabat bergila-gila naik seekor unta. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bergilir naik seekor unta dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tuan-tuan, tak ada perisai pergi perang ni. Sebahagiannya pakai apa? Pakai pelepah kurma. Kalau kita pelepah sawit, tuan-tuan, bayanglah perang, tuan sekalian. Tapi kelebihan tentera Islam menguasai sumber air, mata air. Yang keduanya berlaku al-mubarazah, perang tanding. Parlimen lawan parlimen dulu, taiko lawan taiko, Thailand lawan Thailand, tuan sekalian. Taiko lawan ni. 3 wakil Islam, 3 wakil kafir. Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah. 3 wakil kafir lawan 3 wakil Islam. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Hamzah dan Ubadah Al-Harith dibunuh ketika parlimen kafir. Barulah berlaku perang secara terbuka. Dan Allah Subhanahu wa taala merakamkan bagaimana Allah beri nusrah, beri bantuan, kemenangan kepada pejuang Islam. Antara surah Al-Anfal ayat 17. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Dan bukan kamu yang memanah apabila kamu memanah, tetapi Allah lah yang memanah. Sadaqallahul azim. Bagaimana penghujung perang Badar ni, tuan-tuan? Tuan-tuan baca Al-Quran. Esok dah malam ni boleh start dah. Sebenarnya tuan-tuan, kata almarhum Tok Guli Aziz, dia kata Ramadan syahrul Quran, bulan Al-Quran. Dia kata tapi bulan Rejab, bulan Syaban ni bulan tamrin. Apa tamrin? Latihan. Patut bulan Rejab Syaban, dia kata hak mana malah puas sunat, Rejab Syaban lah kena banyak puas sunat. Hak mana malah baca Quran, Rejab dengan Syaban lah kita kena buka balik penderah Al-Quran. Siapa dia kedekut bangga? Apa kedekut bangga ni? Tak ada masin. Kedekut tak gaji. Ajar Rejab Syaban ni banyak sedekah, banyak infak, tuan sekalian. Tuan-tuan, bulan Syaban juga ulama sebut apa, tuan-tuan? Kena banyak selawat.
Mengapa sebut Syaban? Sebab Syaban lah bulan turunnya ayat yang Allah suruh kita berselawat dan sekalian. Allah dan para malaikat pun berselawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita hari Jumaat 2 kali ingat ayat ni. 2 kali diperingatkan ayat ni. Ingat bang? 2 kali. Tok Bilal sekali, ketua bukan tukar Tok Bilal. Tok Khatib sekali. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'alaihi wasallam. Dah, ayat ni tu pada bulan Syaban, tuan-tuan sekalian. Maka orang kata bulan Syaban bulan banyak kita berselawat. Semalam saya ziarah seorang sahabat, dia kena sihir, tuan sekalian. Kesiannya gili kada orang rumah kena, anak kena, dia kena. Minggu lepas buah ni paku. Allah, azabnya tuan-tuan azab. Kalau saya pergi sebelum ni duduk terbaring atas tilam, sebab kemarin boleh bangun dah pakai tongkat. Allah, dia pun bagus, kita pergi masak nasi, makan semualah, kawan baik tuan sekalian. Alumni UM. Jadi antara amalan yang ustaz-ustaz 30 rawat daripada Darus Syifa'nya, Darus Salamnya tuan sekalian, selawat pagi-pagi tu 1000 kali selawat. 1000 kali selawat. Dan nak elok orang sihir ni tuan sekalian ni, kita ada doa maksur tuan sekalian. Yang tuan baca dalam maksurat tu. Dah nak jamuh air ke makan semua tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadur ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Tiup sikit atas air, tiup atas makanan baru kita minum. Nah, tengok tuan-tuan sekalian. Dah, yang saya mikir, kesianlah tengok keluarga kena sihir ni tuan sekalian. Dah, apalah jahat manusia. Melayu ni, saya ingat Melayu saja. Hok bawa kereta saya mai pergi hantar bantuan ke Darul Qura, Baitul Qura Melaka. Nuriah Sungai Udang. Lepas tu Ar-Rahmah Solok Gaul. 2 hari pergi tuan sekalian. Jadi Haji Datuk Wanjo. Saya kata Melayu kuat, Datuk kata. Dia kata Jepun ada juga. Ada. Dia 18 tahun di Jepun tuan sekalian. Jepun ada juga tuan sekalian. Dah kali tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, Nabi pernah kena sihir. Siapa sihir Nabi? Yahudi tuan sekalian. Sebab tu kita ada doa maksud, doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Tu baca tuan sekalian. Jadi menarik tuan sekalian berselawat. Dia selawat 1000. Sepagi tu 1000 selawat tuan sekalian ni. Dia kata dia ada gagah, rasa ada kekuatan. Kau tak letih tuan sekalian letih. Dia main tekan perasaan, mental semua. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, baik dah kita baca surah Al-Badar atau Ali Imran. Allah sebut apa? Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Dan sesungguhnya kami telah menolong kamu pada hari Badar, wa antum adillah, dan kamu dalam keadaan lemah. Fattaqullah, maka bertakwalah kamu kepada Allah. Mudah-mudahan kamu bersyukur. 70 kafir mati dibunuh, 70 kena tawan. Yang dibunuh pula sebagai pemimpin Mekah lah, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, Abu Mukhtar bin Hisham, Umar bin Hisham, Abu Jahal mati dibunuh. 70 kena tawan, termasuk Suhail bin Amru, seorang pemimpin yang pandai berpidato. Jadi Nabi nak macam mana tawanan 70 orang ni? Nabi bermusyawarah tuan-tuan. Nabi tunjukkan kepada kita kerja Islam ni kena buat dengan cara amal jama'i. Tak boleh buat seorang-seorang. Kerja Islam tak boleh. Tak ada konsep Lone Ranger, Zorro, Rambo, tak ada. Kerja Islam berjemaah. Nabi Isa AS dengan kelompok Hawariyun. Nabi kita kelompok siapa? Jil Quran, sahabat-sahabat Nabi tuan sekalian. Gitu. Jadi kita umat Muhammad ambil kena sama. Kerja Islam kena berjamaah. Tuan-tuan sekalian. Jadi Nabi mesyuarat dengan sahabat-sahabat kanan. Nabi tanya pandangan Sayyidina Umar Al-Khattab bin Naufal bin Abdul Uzza. Sayyidina Umar orang backing, bekas ketua pemuda Mekah daripada kabilah Banu Adi. Sayyidina Umar kita pancung, kita penggal Nabi tanya pandangan Sayyidina Abu Bakar bin Abdullah bin Abi Quhafah, sahabat karib Nabi yang juga mertua Nabi. Walaupun umur Sayyidina Abu Bakar 2 tahun lebih muda daripada Umar Rasulullah tuan-tuan. Sayyidina Abu Bakar bercadangan mana-mana tawanan perang yang ada harta benda mereka di Mekah. Mereka boleh tebus diri mereka dengan harta benda mereka di Mekah. Contoh, Suhail bin Amru ditebus dengan 4,000 dirham. Adapun tawanan yang miskin, tak ada harta benda tapi ada ilmu, maka setiap orang mereka hendak mengajar.
10 orang kanak-kanak Madinah sehingga boleh membaca dan boleh menulis. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi terima cadangan pandangan Sayyidina Abu Bakar, terutama soal ilmu tadi. Nak tunjuk pada kita semua ilmu ni penting. Mengaji ni penting, tuan sekalian. Risau jugalah. Kita musim-musim pandemik ni, tuan sekalian, tak masjid surah tak hidup mana, tuan sekalian, tak hidup mana. Semalam saya pergi surah, saya biasa begitu penuh semua dulu sebelum pandemik. 23 tahun dah kuliah situ, tuan sekalian. Semalam tengok adalah 20 orang, 30 orang begitulah, tuan sekalian. Muslimat tak ada langsung, ibu sekalian ujung-ujung memari. Ibu-ibu kalau ada kitab online tak apalah, tapi takut duduk depan TV 3 tengok 7 hari menyintaimu. Drama Suamiku Playboy, tuan sekalian. Jadi sayang, tuan sekalian, kena mengaji, tak ada pilihan. Ramadan carilah tempat masjid ada tazkirah. Ada buat masjid tadabbur Al-Quran sebagai contoh, tuan sekalian. Baik. Jadi Nabi tak talak semua sekali cadangan Sayyidina Umar. 2 orang dipenggal, dipancung leher. Seorang nama An-Nadha bin Al-Harith. Siapa An-Nadha bin Al-Harith? Tuan-tuan kalau buku Al-Quran, ada satu surah Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara ni penyair-penyair. Kata ulama tafsir asbabun nuzul, sebab tu ayat, sebab tu surah ni dia kata daripada penyair Mekah, antara An-Nadha bin Al-Harith. Ni penyair jahiliah, tuan sekalian. Kerja dia akan bersyair, dia upah, tuan sekalian. Dia bersyair, hibur kaum Mekah dengan liriknya, menghina Nabi, mencederakan maruah Nabi. Ini Uqbah bin An-Nadha bin Al-Harith. Sebab tu orang Islam ada penyair orang beriman di Mekah, nama dia Hasan bin Thabit. Di Madinah namanya Abdullah bin Abi Rawahah. Ini penyair orang beriman. Akhirnya dipancung kepala di tawanan perang Badar. Seorang nama dia, seorang lagi Uqbah bin Abu Mu'id. Saya pernah sebut tuan-tuan 2 tahun lepas. Sebab tahun lepas tak ada tazkirah Ramadan, ingat 2 tahun lepas. Siapa dia? Uqbah bin Abu Mu'id, pemuda yang jahat, yang diupah oleh Ummu Jamil, oleh Abdul Uzza, Abu Lahab, oleh Umar bin Syam, Abu Jahal. Dia cari naji unta, tai unta, perut unta yang kotor. Cari ni di Mekah, tuan sekalian. Nabi kita solat di Mekah, dia tengok sahabat-sahabat terlepas pandang, Nabi duduk sujud, beruh atas kepala, atas tekuk Nabi yang mulia, naji unta, perut unta kotoran, penuh di belakang tekuk Nabi yang mulia. Fatimah mengalir air mata melihat kebiadaban Uqbah bin Abu Mu'id. Jadi tuan-tuan, Uqbah bin Abu Mu'id ini dia ulang kejahatan tersebut. Jahatlah kalau khianat para Rasulullah yang mulia ni, tuan-tuan sekalian. Akhirnya dia tawar perang Badar, dia dipenggal, dipancung leher oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Itu tuan-tuan sekalian. Baik Ramadan juga sebahagian operasi perang Tabuk yang berlangsung pada separuh bulan Rejab, bulan Syaban dan separuh bulan Ramadan tahun 9 Hijrah. Ramadan hingga digelar Syahrul Rajab, berlakunya peristiwa menang apa? Fathu Mekah. Tuan-tuan baca Al-Quran. Idza jaa nasrullahi wal fath, itu kisah pembukaan kota Mekah. Ataupun kita baca surah kemenangan, inna fatahna laka fathan mubina, sesungguhnya kami akan memberikan kepada engkau Muhammad, yakni kemenangan yang nyata. Sebagian besar ulama tafsir menyebut kemenangan yang nyata adalah peristiwa Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah pada tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijrah. Mengapa berlaku peristiwa ini? Ini juga saksi tentang kebijakan, sifat fatanah bagi Nabi yang mulia. Nabi kita sifat cerdik, membaca unjuran strategik, unjuran risiko, tuan-tuan sekalian. Apabila kerajaan kafir Mekah yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah telah melanggar perjanjian Hudaybiyah yang dimeterai pada bulan Zulkaidah tahun 6 Hijrah. Tahun 8 Hijrah, perang Banu Bakar lawan Banu Khuza'ah. Banu Bakar ialah sekutu kerajaan Mekah. Banu Khuza'ah sekutu kerajaan Islam Madinah. Perang ni tuan-tuan, Mekah tolong Banu Bakar sekutu mereka. Maka Nabi kita yang bijak, Nabi lihat peluang paling baik untuk diajar Mekah yang khianat. Nabi baca dah tuan-tuan, ujian strategiknya Mekah ni lemah dah. Ramai parlimen taiko mereka dalam Islam dah. Tahun 7 Hijrah. Antaranya Khalid bin Al-Walid, antaranya Amru Al-As. Maka Nabi dengan 10,000 orang tentera Islam, Nabi gerakkan menuju ke arah. Nabi tak beritahu ke mana mission, siapa target sasaran, Nabi tak beritahu. Sahabat-sahabat ikut ya tuan-tuan. Sama perang Khaybar pun sama, bulan Muharram tahun 7 Hijrah. Sebab itu bab strategi ni tuan-tuan, pemimpin tak perlu beritahu pada ahli, tak perlu.
Ini strategi. Kalau beritahu itu tragedi, dia panggil tuan-tuan. Duduk sembang kedai kopi, tak strategi yang benda-benda. Tak. Jadi tuan sekalian, sampai pergi Mekah waktu malam, baru sahabat sedar Mekah ditarget rupanya. Tapi Nabi tak terus serang tuan-tuan. Nabi kita buat pendekatan berstrategi. Nabi kita pernah bersabda, Al-harbu khida'ah. Peperangan itu tipu daya. Peperangan taktik dan strategi. Nabi suruh setiap tentera pasang 3 gunung api. Dah kali 10,000 kali 3, 30,000. Terang benderang pergi Mekah pada waktu malam. Kafir Mekah dah demoralize, lemah semangat dah, down dah tuan-tuan. Dah sebab apa? Track rekodnya perang sebelum tu mereka ramai berlipat kali ganda, perang Badarnya, perang Ahzab kalah. Maka esok tuan-tuan, Nabi dengan sahabat masuk ke Mekah dengan penuh izzah, dengan penuh kemuliaan. Sahabat-sahabat jalan buka dada, show off, pamer kekuatan tuan sekalian. Orang Mekah pula tunduk dah memandang tanah, terbayang bentuk hukuman yang Nabi akan jatuhkan kepada mereka di atas jenayah mereka lawan Islam. Tapi Nabi kita mulia tuan-tuan. Nabi tak jatuhkan hukuman tuan-tuan. Nabi tawarkan pengampunan beramai-ramai. Nabi lau, siapa yang berlindung di Kaabah maka dia akan selamat. Mari puak saudara Nabi namanya Al-Abbas. Al-Abbas kata, wahai Rasulullah, kamu tahu Abu Sufyan seorang gemar kepada pujian. Kamu lakukan sesuatu supaya dia merasa megah. Nabi ambil pandangan puak saudara tadi. Nabi lau, bahawa siapa yang berlindung di Kaabah maka dia akan selamat. Bahawa siapa berlindung rumah Abu Sufyan, dia juga akan selamat. Dan bahawa siapa menutup daun-daun pintu rumahnya juga akan selamat. Apa mesej Nabi sebenarnya? Jangan lawan. Nabi nak ampunkan semua orang. Nabi nak maafkan semua orang. Tuan-tuan, kemuliaan nurani Nabi tuan-tuan, Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah, musuh ketat Islam, tersentuh hidayah, memeluk agama Islam. Apa kesannya? An-nas ala dini mulukihim. Rakyat akan mengikuti agama pemimpin, agama kerajaan mereka. Tuan-tuan sekalian, orang Mekah berbondong-bondong masuk agama Islam. Nantilah kita baca Al-Quran. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'ait an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan mereka berbondong-bondong masuk ke agama Allah. Ni ada berpuluh ceritalah. Peristiwa penting Ramadan tak sempat kita sambung lain kali tuan-tuan. Masa cukup dah. Kita sambung lain kali. Semoga Allah sempatkan kita sampai Ramadan. Debar juga ni, takut sebelum maghrib ada mati sejak kita ni. Dah. Tak kira tuan-tuan ramai mati. Kalau muda-muda mati. Ustaz-ustaz pun. Ustaz saya boleh ngaji ni, Ustaz saya boleh. Ustaz saya boleh meninggal umrah 50 tahun dah meninggal dunia tuan sekalian. Serangan jantung. Ustaz Allah Isa Kedah. Ustaz Isa jantung juga 47 tahun. Tuan-tuan. Dah. Tuan-tuan, lepas ni tak usah jamu anak kambing lah. Jamu aitel, biskut mayat. Ustaz-ustaz muda-muda belakang nyakit tuan. Hok kena minus stroke, kena tu dah. Pakat-pakat jaga kesihatan lah. Bukan ustaz je, hok tak ustaz pun kita pakat jaga kesihatan insya-Allah. Semoga kita sempat masuk dalam Ramadan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.